Melati kuntum tumbuh melata, saya merbadi puan cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perkenalan. Saya Nurul Alis Adibah binti Muhammad Nazri, Nometrik D201010944139. Saya merupakan pelajar semester 2 dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni dengan Kepujian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya, Puan Rahaiza binti Abdul Karim, bagi kursus wacana akademik Bahasa Melayu Kumpulan P. Pada hari ini, saya akan membincangkan satu isu semasa yang tidak asing lagi, iaitu LGBT dalam kalangan remaja. LGBT merupakan singkatan daripada lesbian, gay, biseksual, transgender. Golongan ini mempunyai perilaku songsang dan salah dari segi norma masyarakat maupun dari sudut agama. Namun begitu, golongan LGBT ini semakin giat dan aktif berkembang dalam golongan remaja kita hari ini. Perkara ini lebih memusingkan adalah apabila golongan ini terdiri daripada mereka yang menuntut di universiti. Faktor-faktor gejala berlaku LGBT antaranya adalah dorongan individu, kurang penghayatan agama, pemakanan dan pengambilan ubat-ubatan, pengaruh persekitaran sosial dan trauma masa lampau. Dorongan individu, umpama seorang ibunya amat mahukan seorang anak perempuan, tapi sebaliknya mempunyai anak lelaki. Oleh itu, mereka dibesarkan dengan berpakaian baju perempuan, diberi permainan perempuan dan sebaliknya. Proses ini akan membentuk kepercayaan dalam diri bahawa dia sebaliknya seorang perempuan. Apabila meningkat remaja, beliau akan mengalami kecelaruan identiti dan menganggap dirinya terperangkap dalam tubuh lelaki. Kurang penghayatan agama antara faktor berlakunya penularan berkaitan LGBT maupun pendidikan agama ini telah diberi sejak kecil, namun amalan kehidupan beragama agak kurang oleh individu ini apabila meningkat remaja. Oleh itu, mereka cenderung ke arah LGBT kerana faktor berkawan, faktor kerja dan sebagainya. Terusnya, faktor pemakanan dan pengambilan ubat juga menjadi salah satu faktor LGBT. Ini kerana mereka mengambil ubat kecantikan, menjaga muka, menjaga kulit dan sebagainya. Ini akan menyebabkan dalam diri mereka terwujud rasa ingin cantik seperti perempuan. Selain itu, kita juga tidak mengenal pasti apa di dalam ubat tersebut. Ini akan menyebabkan hormon perempuan terwujud dalam lelaki punya hormon badan. Faktor seterusnya, media massa. Seperti internet merupakan medium yang memudahkan. Oleh itu, mereka mendapat maklumat tentang LGBT dalam media massa sahaja seperti Facebook, Twitter, IG dan sebagainya. Golongan ini akan berkomunikasi dalam kelompok mereka dan mereka akan terbiasa kerana mereka telah jumpa kumpulan spesies seperti mereka. Akhir sekali, faktor trauma masa lampau. Trauma masa lampau juga telah menyebabkan wujudnya LGBT dalam kalangan keluarga. Contohnya masa pemerkosaan. Jika masa rogol itu daripada hubungan sumbah maram, ini akan mewujudkan kurangnya rasa kepercayaan terhadap bapa dan saudara lelaki mereka. Rasa ketidakpercayaan ini akan menyebabkan masa cenderung untuk menjadi seorang lesbian kerana telah merasa tidak kepercayaan terhadap semua lelaki. Pertama, kesan LGBT terhadap agama. Kedua, kesan LGBT terhadap individu. Akhir sekali, kesan LGBT terhadap masyarakat. Pertama, agama adalah panduan hidup bagi penganut dan dalam agama mempunyai tata cara hidup yang sempurna dan baik. Yang pasti, sama ada Islam, Buddha, Sikh dan agama-agama lain turut menolak LGBT ini. Hal ini juga sangat memalukan agama. Kesan kedua ialah terhadap individu. Kesan LGBT akan menjatuhkan maruah diri akibat turutkan nafsu yang songsang. Individu ini juga akan dibuang daripada masyarakat. Selain itu, mereka sangat berpeluang mendapat jangkitan HIV. HIV ini adalah satu jangkitan virus yang menyebabkan penyakit AIDS dan salah satu jangkitan virus yang menakutkan. Kesan terakhir ialah kepada masyarakat. Kesan LGBT kepada masyarakat ialah jelas bahawa dalam kehidupan masyarakat, seseorang yang tidak mematuhi peraturan ianya akan disingkirkan daripada masyarakat tersebut. Mereka juga diusir kerana kuat hati akan mempengaruhi individu lain untuk menyertai mereka. Kebiasaannya, mereka memang tidak akan malu, namun kehormatan mereka akan jatuh. Cara mengatasi golongan LGBT. Pertama, peranan pergaulan dan pendidikan. Setiap kita pasti memiliki pengalaman tersendiri tentang peranan pergaulan adalah membentukkan jati diri dan perangainya.
Sedikit sebanyak, cara berfikir dan kesukaan kita terpengaruh oleh keluarga, teman, pergaulan atau masyarakat sekitar. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW memperingatkan kita agar memilih kawan baik untuk anak-anak kita sehingga terpengaruh oleh kebaikan mereka dan terhindar keburukan mereka. Peranan kedua ialah peranan kerajaan. Kerajaan dengan kerjasama organisasi agama perlu mengangkat strategi yang berkesan bagi memulihkan golongan LGBT. Misalnya penubuhan sebuah badan kebajikan yang bertanggungjawab membawa golongan terbabit kembali ke pakai jalan. Khidmat nasihat dan kaunseling juga boleh diberikan kepada golongan terbabit yang hanyut dalam dunia LGBT agar mereka kembali insaf. Peranan terakhir ialah ibu bapa. Ibu bapa perlu mengawasi keadaan anak-anak mereka pada setiap masa. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak juga perlu sentiasa dikawal agar kecederungan mereka terhadap gejala LGBT ini dapat dibendung. Ibu bapa boleh memantau anak-anak mereka dengan cara memeriksa kandungan telefon bimbit anak-anak, berkenalan dengan rakan-rakan mereka dan memahami pribadi mereka melalui kawan-kawan mereka. Tindakan yang tegas wajar diambil oleh ibu bapa sekiranya anak-anak mereka terlibat dalam gejala LGBT. Oleh itu, permasalahan berkaitan dengan LGBT ini sememangnya perlu dibendung secara agresif kerana risiko untuk menjadikannya penularan secara kritikal sangat tinggi. Dalam era globalisasi dan media sosial kini, masyarakat sangat mudah untuk terpengaruh dengan setiap apa yang dipapar dan dipertontonkan kepada mereka tanpa menilai kesan baik dan buruknya. Pelbagai isu dapat dilihat yang kesemuanya menjurus kepada perkara negatif yang mampu merosakkan institusi masyarakat dan seterusnya memberi risiko kepada keruntuhan sesebuah negara. Peruntukan undang-undang sedia ada perlu diperkemaskinikan dengan kadar yang segera bagi memastikan setiap permasalahan yang barunya muncul dalam negara dapat diatasi secepatnya mungkin. Sekian, terima kasih.